Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi di ruangan Kaunselor Muhammad Zahrin. Jadi pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan para hadirin sekalian tentang apakah gejala cabin fever. Dalam tempoh PKP 1, PKP 2 dan masuk sekarang ni PKP yang ketiga. Masih ramai lagi di kalangan masyarakat di luar sana berlega-lega ataupun ke sana ke sini dan sebagainya. Dan sudah pastinya uh, anda semua nak kata duduk diam, tak duduk diam, tetapi ini ada satu keperluan. Walaupun sikit sebanyak lah yang saya ingin berkongsi ilmu tentang aspek kesan bagi cabin fever. Ya, umumnya kita kena faham bahawa cabin fever ni berlaku bagi individu ataupun sesiapa saja yang berada satu tempat ataupun berada satu kawasan dalam tempoh jangka waktu yang panjang dan lama. Dan boleh katakan seseorang itu akan merasa terputus pada dunia luar, yang mana dia selama ini, sebelum ini dia boleh bekerja, keluar dari rumah bekerja, bersosialisasi. Selama ini dia akan membuat satu rutin aktiviti-aktiviti harian dan sebagainya. Tetapi dengan perintah PKP ataupun kena stay at home ni, bermakna sudah pastinya isu yang membabitkan gejala ataupun cabin fever ini berlaku. Dan sebagai klien ataupun sebagai individu yang barangkali nak mengetahui tanda-tanda bagi cabin fever ni, saya akan terangkan satu persatu supaya sesi perkongsian ilmu kaunseling ni kita dapat sama-sama hayati. Okey, yang pertama, bagi seorang yang akan tanda-tanda cabin fever ni, antaranya adalah perasaan gelisah. Okey, gelisah. Yang mana gelisah ni dia tak tentu arah. Dia duduk sekejap sana, sekejap di sini, kan? Di sana, di sini dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda cabin fever, gelisah. Yang kedua, turun motivasi. Bila keadaan dia tak dapat pergerakan yang lebih lebih detail, boleh sana sini, dia akan keadaan motivasinya akan rendah. Yang ketiga adalah mudah tersinggung. Apa yang menyebabkan mudah tersinggung? Salah satunya dia rasa macam kosong. Yang tu kena, yang ni tak kena dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat adalah seseorang tu mudah putus asa. Antara cabin fever, okey, seseorang yang aspek psikologi ni diputus asa disebabkan oleh uh, dia tak tahu apa yang dia nak buat, ataupun aktiviti yang lain ni dia jadi macam terkepung. Orang cakap apa, terkepung maknanya dia berada dalam dunia yang tersendiri dia. Ini salah satu dia peranan sekalian. Jadi as a part of psychology, di sinilah kami mengambil peranan untuk membantu mana-mana klien yang berhadapan dengan delusion begini. Okey, selain pada dia mudah putus asa, dia tak dapat memberi tumpuan yang khusus. Okey, pola tidur tidak teratur. Sebab apa? Dia terlampau banyak masa, dan bila banyak masa yang berada dekat zon yang sama, dia tak dapat bergerak sana sini dan menyebabkan dia terkurung lah, dia tak dapat beri tumpuan dalam apa-apa yang diarahkan. Okey, selain daripada itu, susah percayakan orang lain. Masuk kat sini ni, macam mana dia susah percaya pada orang lain? um, Bila kata keadaan yang emosi ni terganggu, jadi dia takut, dia bimbang. Kalau dia keluar pada rumah dan bila dia tengok individu yang batuk, bersin dan sebagainya, dia dah jadi mula rasa, ini berlaku pada aku kah? Ini nanti virus ni sampai pada aku kah? Dan sebagainya. Ini menyebabkan dia tak percaya pada orang sekeliling. Pola tidur yang tidak teratur. Kalau sebelum ini dia ada jadual waktu, bangun pukul 6 pagi, bangun pukul 5 pagi, siap untuk dia nampak dah nak ke tempat pejabat, tempat kerja, nak hantar nak ke sekolah dan sebagainya. Tapi kali ini dia bangun, boleh bangun tapi stay lagi ada dekat rumah dan dia tak boleh keluar sana sini. Ini salah satu dia. Bila kata dia tidak ada satu perancangan, tidak ada satu matlamat, keadaannya jadi lemah dan lesu. Lemah lesu ni maksud dia monyok, dia tak ada bertenaga, dia tak ada semangat.
Dia tak ada satu hala tuju, arah tujuan yang tersendiri. Daripada tu, seseorang yang berhadapan dengan cabin fever ni, dia hilang sabar. Hilang sabar macam mana? Dia cepat terasa. Bila cepat terasa, dia tak dapat kawal emosi, dan dia akan ataupun dia cepat marah. Okey, dan dalam tempoh yang lama, okey, cabin fever ni bila seorang tu berada dalam tempoh yang lama, dia tak boleh bergerak sana, dia punya otak dia jadi tepu, dia akan mula merasa sedih. Mula sedih dalam tempoh jangka waktu yang lama. Bila dia sedih inilah, sebab apa sedih? Sebab dia bosan. Sebab apa dia bosan? Sebabnya dia tak ada boleh pergerakan. Maknanya dia hanya duduk statik, dan dia tak ada satu benda, sesuatu perkara yang menyeronokkan untuk dia buat. Walaupun sebelum ni dalam tempoh minggu pertama, minggu kedua ni dia ada banyak aktiviti, tetapi lama kelamaan dia keadaan aktiviti tu semakin berkurangan dan motivasi dia rendah. Dan biasanya orang ni akan berhadapan dengan bosan. Dan bila cabin fever ni berlaku, cabin fever ni berlaku dalam tempoh yang panjang juga, seseorang ni akan mengakibatkan berlakunya kemurungan. Okey, perhati sekalian. Nanti saya akan terangkan lebih detail isu-isu semasa yang berkait tentang depression. Jadi sama-sama kita saksikan pada sesi yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.